Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan sekarang dengan satu jenis minuman yang saya janji pada anda, yang saya akan sampaikan sekejap je lagi, sabar. Dan saya akan bagi tahu 10 jenis manfaat ataupun 10 kebaikan yang kita tak sangkakan. Saya sendiri tak sangkakan, walaupun saya dah belajar, tapi malam ni saya lebih mentelaahnya sampai lebih mendalam. Saya akan nombor 1, kalau you minum minuman ni, dia boleh dapat di supermarket pun boleh dapat. Sekejap lagi saya bagi tahu namanya, you boleh cari, senang saja. Tapi tak semua supermarket adalah, sebab dia ni agak special. Okey, nombor 1 ialah dia terkenal di seluruh dunia dan sudah 5,000 tahun diguna pakai oleh zaman-zaman Roman dahulu. Nama pun jenis-jenis dia pun ada kaitan dengan Roman, Jerman. Terlalu kuno bahan ini, sehinggakan orang heran macam mana dia boleh bertahan lebih daripada 5,000 tahun. Dan saya bagi sikit petua. Orang Greek panggilnya the ground apple. Apple bawah tanah ni, atas tanah-tanah ni. Dan dia bukan kafein, tidak ada kafein, dan sebenarnya dia boleh keluar sampai ada minyak pun. Tapi sekejap yang penting ialah apabila you minum minuman ini, dia terkenal nombor 1 sekali yang orang mula jumpa dahulu ialah disebabkan oleh anxiety, stres. Tahu anxiety tak? Resah, gelisah. Jadi bukan senang saya nak dulu saya ada buat teh mukuna, yang tu pun boleh juga. Itu orang panggil teh untuk jadi happy, tapi yang ni untuk mententeramkan siapa-siapa yang dalam keadaan gelisah, dalam keadaan stres, yang belum lagi sampai peringkat psikotik lah, yang dah keluar daripada minda anda sampai nak kena pergi jumpa doktor psikiatri semua tu, mungkin memerlukan ubat-ubatan tambahan. Tapi kalau biasa you stres, you rasa gelisah, agak sensitif, ni minumannya. Nombor 1, itu tujuannya. Nombor 2, depression. Tahu depression tak? Kemurungan. Oi, dahsyat ni. Kalau betul-betul it works, memang it works pun. Sebab dah 5,000 tahun, takkanlah semua orang nak menipu pula kan. Jadi kajian pun dah ada sebenarnya. Jadi tak heranlah berlambat-lambat R&D work on this material ni, bahan ni. Okay, cuba you bayangkan kalau kita boleh dapat bahan yang boleh lawan rasa gelisah, boleh lawan kemurungan yang agak basic. Ramai sangat zaman-zaman PKP ni, zaman walaupun kita dah lepas longgar, sekarang pun orang masih lagi takut, betul tak? Apa pun masih lagi orang kena, jangan melawak, betul? Okey. Seterusnya, nombor 3 dalam sudut penjagaan minda ni, dia boleh tolong tidur. Cuba you teka apa bahan yang you boleh tidur. You ambil ni setengah jam sebelum tidur. Bagi mereka yang susah nak tidur dan tak dapat quality sleep, you cuba yang ni. Ramai ni tunggu-tunggu ni, betul. Dia ada satu bahan yang kenapa dia boleh secara saintifik membolehkan tidur tu jadi lebih berkualiti. Dan orang kata dalam kajian tu dia boleh mempercepatkan. Kalau you selalu ambil setengah jam nak tidur, mungkin yang ni mungkin dalam 15 minit contohnya. Tapi dia bukan drug, okay? Dan ujung-ujungnya dari sudut mental juga, dia boleh merelaxkan you. Oi, kalau dapat benda ni relax, boleh minum hari-hari pula tu, dahsyat kan. Dan dia selalu ada kaitan dengan nerve, dengan saraf-saraf kita yang agak katakan muscle kita tegang, kita selalu sakit-sakit, sengal-sengal. Dia juga boleh orang kata apa, control. Seterusnya, selain pada nombor 1 ni, untuk minda, untuk otak, dia ada kaitan dengan antioksidan. Dia lawan free radical kan. Dalam body kita ni selalu senang menjadi, orang kata, karat-karat dalam badan kita tu, sehinggakan dia boleh menghilangkan masalah-masalah penyakit pun. Sebab apa? Bila antioksidan ni, banyak penyakit dia boleh hilangkan. Saya tunjuk sekejap lagi dan saya bagi tahu. Sambilan tu kita habiskan dengan anti-inflammatory. Dia boleh lawan pain, sakit. Dia panggil painkiller yang tak adalah kuat macam Voltaren ke, macam Cerebrex ke, tapi kalau lawan dengan aspirin ataupun lawan dengan Panadol, dia hampir-hampir boleh.
Maksudnya kekuatan dia untuk menghilangkan sakit, bengkak, radangan, dahsyat. Sebab tu kadang-kadang orang masukkan bahan ni dalam beauty product pun, ataupun dalam toothpaste, ubat gigi. Sehingga kan arthritis pun ada orang cuba, kalau ringan-ringan lah arthritis yang belum bengkok kaki lagi, ambil yang ni. Okay? Seterusnya nombor 3 untuk yang ni orang perempuan suka sangat, you kena amal ni. Sebab apa? Dia boleh kita minum hari-hari untuk skin, untuk kulit, terutama sekali yang ada masalah jerawat, jeragat, untuk rambut pun boleh. Dan dia selalunya melembapkan kulit kita. Selain daripada yang terkenal ialah omega 3 kan, boleh melembapkan kulit, yang ambil DND 369 tu. Tapi yang ini tak payah, you buat sendiri je. Okay, skin health very good, dan hair untuk rambut, dan yang paling baik ialah untuk anti-aging, awet muda. Dahsyat kan. Benda-benda simple ni kadang-kadang kita terasa juga kalau kita tak tahu ni kan, macam kita terlupa dan alpa kepada yang sedia ada. Heart health, heart jantung, untuk kebaikan jantung, sebab terkenal pasti dia boleh menurunkan blood pressure sedikit, kalaupun tak banyak, tapi dia tetap akan cuba kontrol. Jadi orang yang selalu makan ubat blood pressure ni, lama-lama sangat tak tahu macam mana nak teman minum apa, ambil minuman ni, sebab dia boleh turunkan blood pressure, turunkan kolesterol, especially LDL. Pernah dengar? Okey, baik. Sikit lagi. Nombor 5 ialah untuk gigi, yang selalu berdarah, yang selalu ada gingivitis, bengkak-bengkak gusi, is very good, sebab dia ada apa, anti-inflamasi yang berkonsepkan antibakteria, lawan kanser, dan lawan apa, lawan virus. Okey, seterusnya ialah yang ni saya punya minat, iaitu lawan kanser. You bayangkan sampai boleh lawan kanser ni, kira dahsyat lah juga kan. Anda tahu kalau sesimpel minuman harian ni boleh lawan skin, breast, GIT, gastro punya kanser, uterus dan prostate. Dahsyat tak? Sebab tu sampai 5,000 tahun dia masih bertahan dan masih lagi jadi top minuman untuk di negara-negara, bukan di barat saja, bahkan di Malaysia pun. Alright, satu lagi ialah kebaikannya ialah untuk digestion, cukup dahsyat. Semuanya sistem-sistem yang cukup menjaga badan kita, especially digestion, pencernaan. You bayangkan kalau kita ada masalah seperti diarrhea, masalah cirit-birit, ataupun masalah stomach lah, terutama sekali orang yang ada GERD, ada kembung perut, ada orang panggil apa, IBS, irritable bowel syndrome, yang sikit-sikit cirit, kadang-kadang dia sembelit, ada gas, setengah orang lawyer dan sebagainya, anything to do with stomach. Satu lagi yang ada muscle cramp, orang perempuan yang kalau sakit waktu haid ataupun ada PMS, pre atau post menopausal punya problem, terutama sekali waktu haid lah, okay? Premenses ataupun masa tengah sakit dysmenorrhea, kata orang saintis, sakit sangat masa period, cubalah ambil minuman ini. Okey, sikit lagi saya nak cerita, iaitu diabetes. Dahsyat, dah lah blood pressure, dah lah jantung boleh bantu. Cuma dia tak tulis liver je kat sini. Liver dia tak mainkan peranan sangat. Tapi kalau dapat sampai diabetes pun boleh kita kontrol. Kata kajian ni, orang yang amal ni, yang istiqomah, rajin dan berdisiplin, minimumnya 2 kali sehari. Saya ulang, minimum 2 kali sehari, 2 cawan cukup. You dah boleh kurangkan gula you secara natural. Okey, terutama sekali peringkat yang masih awal lah kan. Yang pre-diabetic memang you kena amalkan ni. Saya tunggu nak cerita yang last 2 ni. Satu dinamakan migraine. Bila you dekat nak kena migraine, you tolong sebelum migraine tu datang, you minum dulu air ni. Boleh? Jangan tunggu dah pening kepala, dah sakit sampai nak kena ambil ubat baru you nak minum. Dia mungkin tak serasi lah, tak berapa menjadi. Maklum sajalah, dia bukan ubat kan, dia cuma minuman kebiasaan. Dan siapa yang ada eczema, penyakit kulit, ataupun sampai takutkan osteoporosis pun, dia boleh bantu. Saya cuma nasihatkan yang ujung-ujung sekali ialah dia ada kebaikan untuk immunity, daya tahan. Kan zaman sekarang ni kita kena
jaga betul-betul immunity kita supaya peringkat awal lagi kalau you dapat meningkatkan you punya immunity. Kalaupun terkena masalah virus zaman sekarang ni ada 2-3, satu COVID, satu apa dipanggil masalah monkeypox ni kan, cacar monyet tu kan, satu lagi HMF, hand foot mouth disease. Jaga baik-baik. Walaupun bahan ni tak naklah saya you swab budak yang bawah pada 2-3 tahun kan, tapi kalau 4-5 tahun ke atas kan senang kena juga penyakit tangan, kaki dan mulut tu. So atas pada 5 tahun dah boleh minum ni. Okey, saya nak bagi sikit pantang larang dulu sebelum you minum benda ni. Okey, nombor 1, you kena hati-hati kalau dia allergic. Kalau dia allergic kepada sebarang bahan-bahan minuman, apa-apa pun, kalau dia minum ada tambahan seperti katakan dia campur daun ke, campur bunga ke apa-apa, nanti kalau dia allergic tak boleh. Yang sana tak boleh, minuman ni pun tak boleh. Siapa yang tengah pregnant tak payah bagi, sebab kadang-kadang dia sensitif. Dan juga dia ada konsep macam estrogen. Sebab dia kan ada konsep untuk menenangkan jiwa dan sebagainya, tu dia ada persamaan dengan hormon seperti estrogen. Kadang-kadang kalau orang allergic ni jangan melawak, walaupun simple minuman saja, tapi kalau dia dah allergic dia boleh choke pula, nanti rasa macam terlekat ke kerongkong ni, macam orang kata apa, swelling, ada bengkak-bengkak. Sebab orang allergic ni jangan main. Alright, dan akhir sekali saya nasihatkan jangan bagi pada budak bawah pada 3-4 tahun. Boleh? Atas 5 tahun tu selamat, no problem. Sebab apa? Saya nak you campur dengan honey pun boleh, dengan lemon pun boleh, campur supaya sedap. Kalau tidak, kosong saja. Saya tunjuk sekarang, boleh? Okey, dia berbentuk macam ni, cuba teka. Ni dah siap dah. Okey, warna dia kuning-kuning sikit. Cuba teka cepat, saya dah bagi tahu ni apa dia minuman harian ni. Okey, itu warna teh dia. Saya dah bagi tahu teh, ada bekas air nanas. Okey, teh dia datang daripada bunga yang dinamakan, cepat ni saya dah bagi sampai peringkat ni dah. Saya cedok sikit. Okey, 1 sudu kecil. Dia cuma perlukan lebih kurang, kalau cawan banyak tu 1 sudu ni dah cukup. Okey, 1 sudu teh. Boleh nampak tak? Semua boleh nampak? Nampakkan sikit. Ni boleh nampak? Tu dia. Dia ni asal daripada apa ni? Nampak macam apa ni? Okey, dah dikeringkan. Bau dia sedap betul, bau teh lah bila dah kering ni. Tapi kalau awal-awal asalnya daripada apa? Cepat. Namanya bukan bunga raya, bunga chamomile. Sebab tu you jarang-jarang dapat benda ni di kedai-kedai runcit biasa. You mungkin kena ambil daripada supermarket yang agak established. Grocer-grocer tu ada, dan rasanya memang tidak pahit, tidak manis, tidak apa-apa. Bismillah, kita dah minum tadi. Rasanya betul-betul macam teh kosong, teh yang ringan, macam teh hitam you ambil daripada Cameron Highland ke apa tu. Tapi ni asalnya daripada, siapa tahu, saya kata tadi daripada bunga. Tengok dekat-dekat. Okey, dia lebih kurang macam tu design dia. Ni semua dah kering lah. Asalnya bunga macam bunga putih-putih. Dia punya petal tu tengah-tengah tu kuning, macam matahari design dia. Kecil-kecil, ada yang besar-besar, tapi cantik bukan main. So anda sekalian, yang ni lah, yang dalam chamomile ni lah ada semua kebaikan yang saya cerita tadi. Yang ni kenapa saya tak fokus sangat, sebab saya ingatkan yang ni selalunya orang mak saleh saja yang pandai minum benda macam ni. Tapi sejak saya belajar ni, rupanya dah boleh tanam. Banyak sekarang asal usulnya daripada kawasan Eropah seperti Germany, inilah kawasan-kawasan seperti Sweden, semua tu dah sejuk sangat. Tapi dia lebih kepada
macam Barcelona ni, apa nama tempat tu, Spain, macam Spain, Greece, lepas tu dia pergi ke kawasan-kawasan seperti Russia pun boleh. Tapi sejak dia hantar ke India pun dah boleh tanam. Bila sampai ke India, dia pergi Australia, lama-lama sekarang katanya kat Asia pun ada. Saya tak tahu kat Malaysia ada kita tanam banyak tak chamomile ni. Mungkin kat Cameron Highland kot. Nak beli kat mana? Beli kat supermarket. Saya tak buat ni. Cuma bagi mereka yang tahu 3-4 kebaikan ni, terutama sekali untuk stres, saya suka sangat untuk diabetes, untuk penyakit jantung, dan yang bagus sekali dia meningkatkan immunity. Sebab tu chamomile, kalau you masih ingat, bagi mereka yang tak jumpa ni, tak boleh cari teh dia kat mana-mana, you boleh ambil dalam haba jala. Bukanlah ambil haba jala tu buat teh, sebenarnya boleh juga sebab dia kan ada habatus sauda. Tapi kita nombor 2 produk dalam haba jala tu namanya apa? Chamomile. Nombor 3 namanya Royal Jelly. Okey, sebab tu kita masuk dalam kapsul tu kan ada vitamin C, ada zinc, ada empedu bumi semua tu. Itu boleh you, kalau macam saya nak travel next week ni, nak pergi beberapa tempat, saya akan bawa dalam bentuk teh pun boleh, dalam bentuk macam ni. Satu lagi saya buat dalam bentuk haba jala. Pernah dengar kan haba jala? Haba jala kan kita buat untuk lawan virus, untuk meningkatkan immunity, untuk mempertahankan. Rupa-rupanya chamomile dalam tu ada bahan-bahan dan kebaikan yang saya cerita malam ni. Dahsyat. Jadi saya alhamdulillah dah dapat habatus sauda tu pun kira the magic dah kan. Habatus sauda siapa tak kenal. Betul ada pula chamomile dalam tu. Patutlah dia boleh lawan dalam kajian di Riyadh, Saudi Arabia, dan di Pakistan dah dibuat kajian boleh lawan coronavirus pun. Maksudnya virus-virus yang berbentuk corona ni. Ada kaitan lah dengan kebelakanggan punya virus-virus ni. Jadi alhamdulillah. So amalkan teh ni. Kalau tak boleh, you ambil haba jala. Itu maksud saya. Yang penting saya dah mula minum teh chamomile ni, dan saya of course lah saya ambil haba jala untuk mempertahankan diri saya. Asal usulnya cuma untuk kawan dan family. Sekarang dah ramai, sampai tak cukup pula haba jala tu. Sebab apa? Nak dapatkan chamomile yang organik, habatus sauda yang betul. Jangan main, habatus sauda pun ada yang betul, ada yang scammer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jumpa lagi. Orang kata apa? Let go and feel good. Dunia bahagia, akhirat syurga, InsyaAllah. Bye.